bersama-sama dengan saya dalam perkongsian agama untuk tingkatkan iman, memperbaiki diri dan membangun bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan mengucapkan amin selepas imam membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita semayang dengan imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam berhenti sat kan? Imam berhenti sat dalam satu saat. Amin beramai-ramai dengan okey 10 minit masih. Jadi beramai-ramai dengan makmum. Benda itu adalah sunnah Nabi dan para sahabat menyebutkan amin bersama Rasulullah sehingga orang yang jaraknya jauh daripada Masjid An-Nabawi dapat mendengar getaran dan gema bunyi amin yang dilantunkan oleh para sahabat bersama Rasulullah. Kita hari ini senyap sunyi, tak bunyi amin, bunyi imam seorang, lepas tu 2-3 orang aja amin amin. Apa rahsia di sebalik menyebut amin itu? Kita baca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa qala Ibn Shihab Az-Zuhri wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Seperti yang saya sebut, 40 hadis, semua hadis sahih dalam ni. Semua hadis sahih. Amalan-amalan yang kecil tetapi pahalanya sangatlah luar biasa. Amin kecil je amalan dia. 3 saat je. 3 saat sahaja, tetapi dia punya ganjaran dia besar. Jadi buku ni dia menghimpunkan amalan-amalan yang kecil. Pengarang menghimpunkan sebahagian saja. Macam yang saya sebut, amalan-amalan kecil, pahala yang besar ni mencecah 100. Mana-mana ustaz yang rajin cari, himpunkan, tambah dalam buku ni. Tambah, buat karangan baru kan. Bagus untuk diamalkan oleh umat Nabi Muhammad untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Hurairah, nama beliau Abdul Rahman bin Sakhar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang imam telah berkehendak untuk mengaminkan bacaan Al-Fatihahnya, maka kamu semua aminkanlah, kerana sesungguhnya barang siapa yang telah bertepatan aminnya dengan amin para malaikat, nescaya diampunkan baginya apa sahaja dosanya yang telah lalu, iaitu dosa kecilnya yang telah lalu. Kalau dia dah umur 58, maksudnya kesemua dosa kecil dia 58 tahun yang lalu diampunkan oleh Allah. Subhanallah. Berapa saat? 3 saat. Dengan syarat apa? Dengan syarat amin dia sama dengan amin para malaikat. Maksudnya ustaz, adakah ketika kita solat para malaikat melihat? Ya. Sebahagian para malaikat melihat dan menyaksikan solat kita. Sebahagian para malaikat kadang-kala mereka menyebutkan amin ketika imam kita menyebutkan waladdallin. Selepas imam kita menyebutkan waladdallin. Al-Imam Ibn Shihab yang merupakan salah seorang rawi berkata, Rasulullah SAW satu ketika dulu bersabda amin. Nabi sebut amin. Pengajaran hadis yang pertama ialah bila kita semayang dengan imam, semayang jahriyah. Apa maksud jahriyah? Semayang yang bacaan imam kuat, iaitu subuh, maghrib dan isyak. Ataupun semayang Jumaat. Apabila imam telah selesai baca Fatihah, hendaklah menyebut kalimah amin dengan kuat. Tuan nampak? Menyebut kalimah amin dengan kuat. Kalimah amin bermaksud, wahai Allah, perkenankanlah, istajib. Amin bermaksud istajib, isim fi'il amar bagi yang belajar nahwu Arab. Isim fi'il amar. Dia bukanlah satu ayat daripada Fatihah. Sebab tu bila jadi imam waladdallin amin, bukan terus sambung, tak boleh. Bukan tak boleh, haram. Maksudnya seelok sebaiknya yang paling sunnah waladdallin. Satu saat baru
ramai-ramai bersama dengan makmum sebut amin. Makmum waktu nak sebut amin dengan imam, kuatkan suara. Seperti mana yang berlaku bersama Rasulullah dan juga sahabat. Dulu waktu berkuliah di seluruh Malaysia, bila sembahyang maghrib ke isyak, saya sangat suka bila saya solat maghrib ataupun isyak di satu masjid ataupun surau yang bergema aminnya. Saya rasa khusyuk, rasa tenang, rasa seronok sembahyang di tempat tu. Sangat tenang, sangat. Tak tahu, dia ada roh yang kuat. Bukan maksudnya sembahyang tu diterima, confirm, tak. Tapi masjid dan surau yang sebut amin dengan kuat ni, mereka menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang hampir pupus di masjid-masjid dan surau-surau. Sebahagian masjid dan surau tak dengar langsung, imam saja amin, makmum tak dengar. Bukan sebahagian, kebanyakan masjid. Tuan-tuan boleh tengoklah, kebanyakan masjid. Orang perempuan tak perlu kuatkan suara. Orang perempuan tak perlukan kuatkan suara. Boleh sebut, tetapi sekadar telinga dia saja. Yang nak kuatkan ni orang lelaki-lelaki. Okey. Kemudian pengajaran yang kedua, kita dah berapa minit? Tak mau lama sangat. Pengajaran yang kedua ialah pengajaran yang ketiga, ganjaran pahala bagi orang yang mengucapkan kalimah amin itu adalah diampunkan semua dosa kecil dia yang telah lalu. Yang ini kita dah hurai. Pengajaran yang keempat, kita diminta untuk meneladani makhluk-makhluk Allah yang mulia, iaitu para malaikat yang tidak pernah melakukan dosa. Apa yang kita tiru malaikat? Iaitu malaikah, makhluk-makhluk mulia yang tidak ada satu saat pun melakukan maksiat kepada Allah. Mereka suka sebut amin apabila selesai membaca Al-Fatihah. Sebab tu ada hadis, idza wafaqa ta'minukum ta'minal malaikah, apabila bertepatan amin kamu dengan amin para malaikat, bermaksud malaikat menyebut amin. Malaikat ialah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Makhluk-makhluk Allah yang mulia. Maka kata para ulama, hadis ni nak bagi tahu kat kita, ni pengajaran ulama-ulama yang alim ni, depa istimbat pengajaran. Dia berkata maksudnya Nabi nak bagi tahu tiru perangai para malaikat, iaitu antara ibadat yang malaikat buat ialah mereka mengaminkan apabila dibaca selesai baca Al-Fatihah Al-Dhalin. Dan yang terakhir untuk malam ni, iaitulah hadis ini menunjukkan bahawa ganjaran besar bagi orang yang mengucapkan kalimah amin ini tidak akan diperolehi oleh sesiapa yang tidak mendirikan solat fardu secara berjamaah. Amin ni amin di luar. Kalau kita baca Fatihah di luar solat, adakah dapat juga ganjaran ni? Tidak. Amin yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah amin yang disebut beramai-ramai di dalam solat berjamaah. Amin di situ. Masya Allah. Bukan amin di luar solat. Ni kelebihan yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini, kata para ulama, ialah amin yang disebutkan dalam solat berjamaah. Jadi takat tu dulu, insya-Allah kita sambung kuliah subuh pagi esok, insya-Allah. Kita sambung kuliah subuh pagi esok, insya-Allah, hadis yang ke-11. Jadi tuan-tuan, kita berada pada 10 hari yang disebut oleh Rasulullah khairu ayyamid dunya, hari-hari terbaik dunia. Maksudnya Nabi sangat tekan 10 hari terawal Zulhijjah ini, sehingga para ulama sebut ia lebih istimewa daripada 10 hari terakhir Ramadan. Pastikan diri kita, anak-anak kita berada dalam suasana sunnah Nabi. Siapa yang sepanjang tahun tak semayang, tuan-tuan, pastikan 10 hari terawal Zulhijjah ni jaga semayang 5 waktu. Jaga semayang 5 waktu. Tapi jangan tinggal pula lepas habis 10 Zulhijjah kan. Sepanjang tahun, insya-Allah, sepanjang hidup kita. Sekadar tu dulu, insya-Allah, yang baik dari aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.